Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 20 Julai bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Yang di-Petua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun hari ini tampil menjelaskan keputusan beliau untuk tidak membenarkan isu tuntutan waris Kesultanan Sulu dibahaskan di Dewan Rakyat semalam. Katanya ia diambil bagi mengelak segala strategi dan perancangan kerajaan mendepani kes yang masih berjalan di mahkamah tidak diketahui pihak lawan. Kita sekarang sedang berbicara soal Sulu ni, tuntutan Sulu ni. Ya. Ada dah ex parte order, kita kena bayar 15 bilion USD. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini. Ya, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat. Maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? First rule of litigation is the element of surprise. First rule of war pun serupa. Ini kita sedang mempertahankan kedaulatan kita. Yang ahli-ahli yang berhormat komplain ni, kita tak mempertahankan. Kita sedang mempertahankan dan kita hendak dedahkan strategi kita kepada orang lain. Maukah kita berbuat begitu? Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk tidak membenarkan perkara ini. Terima kasih. Beliau membuat penjelasan berkenaan berikutan beberapa ahli Parlimen Pembangkang termasuk ketuanya Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali mempersoalkan keputusannya yang tidak meluluskan usul untuk membahaskan isu tuntutan waris Kesultanan Sulu. Tegas Tan Sri Azhar, Malaysia tidak seharusnya menunjukkan sebarang strategi bagi mengelakkan pihak lawan boleh mengambil sesuatu yang diperkatakan itu sebagai peluru untuk mereka kerana strateginya juga sama seperti menghadapi peperangan di medan perang. Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan memutuskan untuk tidak meneruskan pertuduhan terhadap perempuan yang menimbulkan kontroversi semasa membuat persembahan di kelab komedi minggu lalu kerana mengambil kira 3 faktor. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, ia memaklumkan Siti Nur Amira Abdullah seharusnya didakwa mengikut Seksyen 58-2 Akta 505 dan Seksyen 181 Akta 56. Antara 3 faktor yang dimaksudkan, pertama, pertuduhan jenayah sudah dimulakan di Mahkamah Sivil pada 13 Julai lalu di bawah Seksyen 298A Kanun Kesesaan. Kedua, ia bagi memelihara tujuan syarak dari sudut pentadbiran keadilan iaitu mengelakkan wanita itu dituduh di 2 mahkamah yang berbeza bagi mencapai matlamat yang sama iaitu untuk dihukum atas kesalahan yang dilakukan. Seterusnya, Seksyen 298A Kanun Kesesaan memperuntukkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan maqasid syariah yang menekankan pendekatan ta'adib atau mendidik jenayah syariah diharap dapat membawa kembali OKT ke arah amalan Islam sebenar. Tambah kenyataan itu, kes terbabit sudah didaftarkan pada 13 Julai lalu berdasarkan siasatan awal yang dijalankan terhadap OKT. Sebutan pertama juga sudah ditetapkan pada 14 Julai dan ditangguhkan pada 21 Julai lalu. Dalam pada itu, OKT sudah pun ditahan oleh Pegawai Penguatkuasa Agama PPA semalam untuk siasatan lanjut. Dalam perkembangan berasingan, polis mengesahkan telah menerima laporan daripada keluarga pemilik kelab komedi yang mendakwa menerima ugutan bunuh daripada individu tidak dikenali. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, laporan polis dibuat pemilik syarikat My Comedies yang berhad semalam. Katanya ugutan diterima oleh isteri pemilik kelab berkenaan daripada seorang lelaki tidak dikenali. Ia dikatakan mempunyai kaitan dengan kejadian Simbacat di premis terbabit. Menurut Muhammad Fakhruddin, kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Kesesaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Semalam, media melaporkan kelab komedi Crack House di Taman Tun Dr. Ismail TTDR itu disimbah cat berwarna merah dan hitam. Kejadian disedari selepas pihak polis menerima panggilan berhubung insiden berkenaan daripada orang awam pada jam 7 pagi.
pada 14 Julai lalu, polis menahan pengasas kelab komedi berkenaan bagi membantu siasatan berhubung insiden seorang perempuan menghina agama Islam dalam satu persembahan komedi berdiri di kelab itu. Lelaki penghantar makanan yang ditahan kerana menghina Islam menerusi satu rakaman video akan didakwa esok. Ia akan dibuat di Mahkamah Sepang Selangor pada jam 9 pagi. Pertuduhan ke atas lelaki berusia 39 tahun akan dibuat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT di 5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Suspek sebelum ini direman 4 hari bermula 18 Julai selepas ditahan kira-kira jam 12 tengah hari Ahad lalu di sebuah rumah di Bukit Kuchai, Puchong, Selangor. Siasatan dan tangkapan dibuat bersabit satu video berdurasi 36 saat yang tular di media sosial memaparkan seorang lelaki menghina umat Islam serta Nabi. Siasatan kes dijalankan oleh USJT mengikut Seksyen 298A Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya, mereka yang menjadi mangsa penipuan pakej haji Furada yang terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA baru-baru ini diminta supaya membuat laporan segera kepada pihak berkuasa. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, setakat ini pihaknya telah menerima 47 laporan polis berhubung kes itu membabitkan kerugian RM2.01 juta. Katanya kesemua laporan berkenaan membabitkan penipuan haji oleh 2 ejen pelancongan yang beroperasi di Danau Kota Setapak. Datuk Azmi berkata setakat ini 5 individu terdiri daripada 2 lelaki dan 3 wanita warga tempatan berusia lingkungan 28 hingga 51 tahun sudah ditahan kerana dipercayai dapat membantu siasatan kes berkenaan. Jelasnya kesemua mereka direman 3 hari mulai 14 hingga 16 Julai lalu dan setelah tempohnya tamat, kesemua suspek diserahkan kepada Polis Johor untuk menyambung siasatan kes yang dilaporkan di negeri itu pula. Menurut beliau, beberapa tindakan sedang diambil bagi melengkapkan siasatan kes sebelum dirujuk ke Pejabat Peguam Negara untuk mendapatkan keputusan tindakan lanjut. Bekas pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Selangor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas tuduhan menerima rasuah RM5,000 2 tahun lalu. Husairi Hussein, 56 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Anas Mahazir. Berdasarkan pertuduhan, Husairi sebagai pengarah di LKIM Selangor ketika itu didakwa menerima suapan RM5,000 daripada seorang wanita merupakan pengurus besar sebuah pertubuhan peladang kawasan PPK yang diketahui mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Difahamkan wang yang diterima sebagai balasan melantik pembekal melaksanakan kerja membekal benih, baja dan racun bernilai RM59,794. Bapa 4 orang anak itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di Pejabat Persatuan Nelayan Kawasan Sungai Besar Sabak Bernam pada 24 November 2020. Dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 165 Kanun Kesesaan yang boleh dihukum mengikut seksyen yang sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya. Timbalan Pendakwa Raya Irna Juliza Maras menawarkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap bulan. Tertuduh yang diwakili Peguam Nur Azri Muhammad Nur memohon wang jaminan dikurangkan kerana Husairi adalah penanggung tunggal keluarga yang mana 3 daripada 4 anaknya masih belajar. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 22 Ogos depan. Sifat simpati seorang pemandu dengan memberi laluan kepada sebuah kenderaan lain ketika melalui jalan sempit bertukar tragedi apabila keretanya terjunam ke dalam sungai. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.20 petang semalam, pemandu lelaki berusia 37 tahun itu berjaya keluar menyelamatkan diri dari kereta yang dipandunya.
Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, SCP Christopher Patik berkata, ketika itu mangsa dalam perjalanan dari arah Batu Berendam menuju Taman Kerjasama Bukit Beruang melalui Jalan Sungai Dibong. Jelasnya pemandunya cuba beralah dengan rapat ke bahu jalan tepi sungai untuk memberi laluan, namun tiba-tiba kenderaannya tergelincir masuk ke dalam sungai. Tambah Christopher, mangsa bagaimanapun berjaya keluar dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Seterusnya, ayam segar di sekitar Kuantan Pahang dilaporkan dijual di bawah harga siling yang ditetapkan kerajaan iaitu RM9.40 sekilogram. Peruncit yang ditemui Malaysia Gazette memaklumkan ia dibuat selepas pembekal menurunkan harganya. Dalam tinjauan di Pasar Besar Kuantan, ada peniaga menawarkan harga RM9 sekilogram. Mereka mengakui ia lebih rendah daripada kebiasaan kerana harganya telah diturunkan pembekal. Bagaimanapun, fenomena yang berlaku sekarang berbeza dengan sebelumnya. Bila harga mahal, berebut orang. Sampai berebut orang nak beli ayam bila harga mahal. Diorang komplain tapi diorang beli. Bila ayam harga turun, macam library dah pasar. Sunyi sepi. Kita banyak kepada regular customer je yang walk in. Lepas tu COD yang untuk personal use. Lepas tu kedai-kedai makan dengan kantin sekolah je. Sementara itu, seorang lagi peniaga ayam di Bersera, Suan Ahmad Syafi mengakui berdepan dengan situasi yang serupa. Keadaan itu katanya ditambah dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri di mana orang ramai masih mempunyai bekalan daging di rumah. Lepas raya haji ni kurang lah sikit. Sebab? Mungkin orang gaji lambat lagi kan. Lepas tu daging pun banyak lagi kan. Orang makan daging. Biasa lah. Ayam dekat sini walaupun selepas yang dia bagi tahu harga ayam tak ada masalah orang beli lah. Beli. Bekalan cukup. Bekalan cukup lah ni, memang lebih. Katanya bagi memastikan stok yang diterima dihabiskan, dia tidak mengenakan caj tambahan potong ayam bagi menarik pembeli. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.